Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudari, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, ya, kita masih lagi berbicara tentang tujuan hidup. Yang mana tujuan hidup itu adalah untuk beribadah. Dan ibadah itu terbagi kepada tiga: ibadah asas, ibadah sunat dan ibadah umum. Dan ibadah yang paling saya perincikan ialah ibadah umum atau yang dikatakan amal soleh. Yang mana amal soleh ini, ya, insya-Allah boleh dicapai apabila kita menempuh dua syarat utama. Syarat utama yang pertama ialah ikhlas kerana Allah, itu merupakan tujuan. Yang kedua, ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah jalan ataupun kaedahnya. Daripada dua prinsip ini ataupun dua syarat ini, kita kembangkan menjadi 6 syarat. Kita dah bincangkan tentang niat, itu syarat yang pertama. Yang kedua, kita dah bincangkan tentang patuh kepada syariat ataupun perkara yang kita buat itu patuh syariat. Dan yang ketiga, ini yang kita nak bincangkan sekarang, iaitu pelaksanaan yang betul, ya, pelaksanaan yang betul. Kadang-kadang kita lihat niat kita dah betul, alhamdulillah, ya, perbuatan yang kita nak buat pun betul, tetapi semasa melaksanakan perbuatan itu, ya, ada perbuatan-perbuatan yang tidak mematuhi perintah Allah, yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ya, niat kita berniaga, alhamdulillah kerana Allah, ya, untuk memberi kebaikan kepada orang lain, niat kita dah bagus. Berniaga itu sesuatu yang dihalalkan oleh syariat. Dalam Quran kata Allah halalkan perniagaan, Allah haramkan riba. Alhamdulillah, syarat yang kedua okey. Tetapi bila melaksanakan, di sini kita lihat kadang-kadang kita terperangkap. Contoh, ya, bila kita berniaga, waktu itu ada terlibat dengan penipuan. Contoh, ya, penipuan. Contoh, harga barang ini macam ni tetapi kita naikkan. Itu satu. Kemudian kadang-kadang berlaku pencatutan, ya. Pencatutan tu macam mana? Kita simpan barang tu, kita tak keluarkan sehingga kehendak tu dah melambung tinggi, waktu tu baru kita jual, ya, dengan harga yang berganda-ganda. Contoh. Ataupun kalau kita peniaga roti, misal kata, kita memang niat kita memang baik, kemudian perniagaan kita memang baik, memang jual roti pun okey, alhamdulillah, tetapi roti yang expired, contoh, roti yang telah luput tarikh, maka tak jadi ibadah. Walaupun niatnya betul, walaupun perkara yang dibuat tu betul, tapi semasa proses melaksanakan itu tidak betul, maka tidak dijadikan syarat. Begitu juga kalau kita bekerja dengan swasta ke ataupun kita bekerja dengan sektor kerajaan, ya, kita misal kata memang niat kita betul, ya, kerja dengan kerajaan ataupun berniaga dengan swasta ataupun kerja dengan swasta tak ada masalah. Tetapi semasa kita bekerja, kadang-kadang kita terlibat dengan curi. Curi apa? Curi masa. Curi masa ini selalu yang berlaku, ya. Kadang-kadang kita dah tahu waktu kita masuk bekerja, sekarang ada punch card, contoh. Sekarang ni dah ada time lagi, ya, dengan jari lagi, ya, sebagainya. Ya, mesin perakam waktu boleh merakam waktu kita masuk kerja. Tapi mesin perakam waktu tidak boleh merakam waktu kita mula bekerja, betul tak? Memang punch cardnya pukul 8.30, tetapi subhanallah berlega-lega di kantin, pergi sana pergi sini, orang kata ke sini ke sana, ya, pukul 9.30 baru masuk kerja. Ya, keluar bekerja memang pukul 5 petang, kita nak keluar bekerja, dah habis kerja, tapi pukul 4.30 dah semua dah berhenti kerja dah. Dah waktu tu kita dah buat hal masing-masing dan sebagainya. Ada juga yang orang buat MLM waktu dia bekerja dengan kerajaan ataupun dengan majikan yang lain. Masa itulah dia menguruskan perniagaan dia dan sebagainya. Subhanallah, saya ada terjumpa satu kes, macam mana seorang pegawai yang bekerja di Putrajaya di bulan puasa, pada masa yang sama dia boleh buka
dululah masa bukan tempoh PKP ni, COVID-19 ni tak ada lagi waktu tu, bazar Ramadan di Kampung Baru misal kata, dia boleh tu macam mana masa yang dia buat, ya. Sebab tu kadang-kadang istilah-istilah yang kita jumpa orang yang curi masa ni, ada istilah warmak. Warmak ni saya ada terlibat dengan memberi kursus kepada driver-driver, dispatch boy yang bekerja di satu perbankan, ya. Dia kata hantar surat kejap je, yang lamanya warmak, Ustaz. Saya kata warmak tu apa? Warung mamak, lepak-lepak, kedai mamak dan sebagainya. Hantar surat kejap aja dan sebagainya. Kadang-kadang ada terlibat macam biskut, kejap ada, kejap tak ada. Bila punch card ada, lepas tu tak ada. Bila nak punch card balik, ada balik dan sebagainya. Subhanallah, kadang-kadang pergi mengular, pergi tidur di surau, dalam store dan sebagainya. Subhanallah, kerja memang dah halal dah, ya, dan sebagainya. Tetapi dalam pelaksanaan tu, ini je kata curi masa. Begitu juga curi tenaga kadang-kadang, ya. Subhanallah, ada satu yang nampak macam baik, tetapi sebenarnya bila dilihat daripada dekat itu tak baik, ya. Contohnya dalam pukul 9 contoh, ya, kita pergi solat duha di surau, solat duha, lama solat duha, sedangkan kita frontliner ataupun kita yang berada dengan customer service misal kata, contohnya ada kita ni menjaga urusan-urusan daripada masyarakat, daripada pelanggan, atau urusan yang diamanahkan tu, kita tinggalkan untuk kita solat duha. Waktu tu pelanggan ternanti-nanti menunggu, perbarisan dah lama, kesesakan, orang dah mula resah dan sebagainya. Walaupun kita solat duha, sebenarnya itu tidak tepat dari segi prioriti ataupun dari segi aulawiyat. Kerana bekerja adalah fardu kifayah. Ingat, ya, bekerja adalah fardu kifayah. Sedangkan solat sunat itu adalah, ya, sunat. Fardu kifayah kedudukannya lebih tinggi daripada sunat. Ataupun kalau kita lihat di sini, kerja kita itu berkaitan dengan masyarakat. Manakala solat duha itu yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Ya, ibadah yang paling tinggi nilainya apabila ibadah itu dapat melimpah manfaatnya kepada orang lain. Jadi janganlah pentingkan diri sendiri, ya. Jadi kita kena sungguh-sungguh jangan curi tulang, jangan curi masa. Begitu juga kadang-kadang penggunaan sumber di dalam organisasi kita. Contohnya, ya, kita gunakan kemudahan-kemudahan, ya, yang ada di dalam organisasi kita. Kadang-kadang nampak kecil, kertas A4 saja, ataupun kadang-kadang pensel, kadang-kadang apa-apa sajalah, harta yang kita nampak remeh, tetapi sebenarnya tidak remeh. Sebenarnya tidak remeh. Kadang-kadang pensel kita bawa ataupun harta-harta kita bawa, kita bagi anak kita pakai. Kemudian saya teringat dulu sahabat saya seorang qadi, dia cerita, ya, bagaimana seorang ayah mengadu kepada dia lah, ada masalah. Anak saya ni suka mencuri hak kawan-kawan dia di sekolah lah, Ustaz. Saya dah ambil dah pensel di pejabat, saya bagi kat dia, tapi dia masih ambil lagi barang-barang kawan dia. Kan kita dah nampak tu, ya. Kenapa kita ambil barang pejabat untuk kita bagi pada anak kita? Dan ini akan mengakibatkan, ya, muamalat dalam rumah tangga kita itu tak benar-benar putih, tak benar-benar jernih, ya. Jadi kita ada terlibat dengan perkara-perkara yang subhat, ada perkara-perkara yang haram contoh, ya. Begitu juga kadang-kadang kita terlalu cakna perkara-perkara yang kita lihat memang sensitif lah. Contohnya dulu kita ada satu isu yang berkaitan dengan sausage, ya, daripada usus babi. Kita tengok, ya, bagaimana masyarakat kita mengamuk waktu itu, ya, kenapa ada sausage berusus daripada usus babi ini, ya, sehingga ada orang sampai bertanya kepada mufti apakah perlu samak periuk kuali pinggan yang mereka telah gunakan kerana dikhawatiri semuanya bernajis kerana mereka beli sosis babi ini. Ya, sebenarnya kalau ikut biasa-biasa, ya, perkara ini bukanlah kita sengajakan, kita tak sengaja, kita tak tahu pun, ya, yang sosis itu disalut dengan usus babi, ya. Tetapi hal itu begitu kita ambil berat. Elok jugalah ambil berat tentang makan kita, tetapi kadang-kadang kita tidak
kita tidak ambil berat soal yang lebih serius daripada itu. Contohnya tentang curi masa. Bila curi masa, contoh ya, kita selalu ponting, selalu tak hadir, tetapi bila cukup bulan kita dapat gaji yang penuh, ya, dan termasuk gaji yang dibayar waktu kita tidak bekerja kerana kita curi masa ataupun curi tulang tadi, ya, dan kita ambil duit itu kemudian kita belikan makanan untuk keluarga kita, ya. Itu lebih besar dosanya, lebih besar kesalahannya daripada termakan sosis bersalut usus babi. Yang ini sengaja kita buat, dan ini adalah hak masyarakat, ya. Kalau dalam organisasi kita, kalau kita ambil, artinya masa dia ataupun harta ataupun sumber-sumber yang saya katakan tadi yang kita pandang remeh ataupun kecil itu tadi, jangan terlibat dengan perkara-perkara itu, kerana perkara itu sangat besar. Jika tidak, masakan Umar Ibn Aziz satu ketika, diberitakan bagaimana ketika beliau bekerja di Baitul Mal, anaknya datang untuk mengadu, ya, hal keluarga, maka dia kata tutup lampu ni kerana lampu ini minyaknya dibeli dengan harta negara, sedangkan kita nak bincang tentang hal keluarga. Jadi begitu cakna, ya, orang-orang yang soleh ini, orang-orang yang bertakwa ini. Jadi kita harus, ya, lebih lagi, ya, kita menteladani mereka, ya. Sedangkan perkara-perkara yang dianggap remeh, hanya berapa titisan minyak saja, itu pun dipandang besar oleh, ya, Umar Ibn Aziz, ya, Amirul Mukminin waktu itu. Apalagi kalau perkara-perkara yang melibatkan rasuah, ya, kadang-kadang berjuta-juta, beribu-ribu, berpuluh ringgit, bahkan kalau RM1 pun ada sebab untuk kita takut, ya. Kerana subhanallah, kalau kita gunakan harta itu untuk kita belikan makanan yang kita makan, ya, subhanallah, sumber makanan itu, sumber wang yang dibeli untuk makanan itu adalah sumber yang haram ataupun yang sekurang-kurangnya syubhat. Jadi perkara ini perlu kita elakkan, di dalam rumah tangga kita, ya. Ini kita kena jaga. Bandingkan dengan daging babi tadi ataupun sosis tadi dengan perkara ini, yang perkara yang saya sebutkan kemudian ini yang lebih serius. Jadi kita perlu berhati-hati dan berjaga-jaga, ya. Baik. Begitu juga di dalam sebuah organisasi kita lihat, ya, ada atasan kita dan kita ada di bawah tu mungkin kita, dan di bawah lagi ada pekerja bawahan. Jadi kita di dalam hierarki dalam kita bekerja ataupun di dalam apa jua persatuan atau organisasi, kita kena mentaati atasan kita, ya, atasan kita. Jadi jangan sampai kita melakukan sabotaj kepada orang atasan kita. Sebab semasa kita meminta kerja, kita dah tahu dah kita kena patuh kepada atasan kita selagi atasan itu menyuruh kepada kebaikan. Kalau atasan menguruh kepada kejahatan dan keburukan, waktu itu kita tak wajib patuh. Tetapi kita kena patuh, kita perlu patuh selagi arahan-arahan itu, ya, bersesuaian dengan syariat. Ya, kita mesti bersifat profesional. Jangan kita bertindak secara personal ataupun kita ada perkara-perkara yang kita tak setuju dengan dia, akhirnya kita sabotaj, kita ambil endah tak endah terhadap perintah ataupun arahan daripada atasan. Jadi ini kita dah tahu. Begitu juga kalau kita orang atasan, kita superior, di bawah kita ada orang-orang yang mengikut arahan kita. Jangan sampai kita melakukan penzaliman dan penindasan kepada orang bawah kita. Jangan, ya. Kadang-kadang kalau kita tengok ketua, ya, subhanallah, bersifat bos betul, zalim, ya. Kadang-kadang dia memarahi orang bawahannya dengan bentak-bentak, dengan suara, kemudian bully orang bawahannya dengan macam-macam kerja. Ya, kalau orang yang dia tidak suka tu akan dicari saja kesalahannya. Orang yang dia suka tu, sayang-sayang bos ni, SSB ni, ya, selalunya dijaga, dibelai walaupun satu kesalahan berlaku tapi buat tak nampak. Iaitu kita ada sifat pilih kasih. Jadi ingat, ya, kalau kita orang bawahan, kita kena setia kepada atasan. Rasulullah SAW pernah menjadi orang bawahan. Rasulullah pernah menjadi gembala kambing.
Ya, bagaimana Rasulullah patuh kepada atasannya, itu bapa saudaranya Abu Talib. Ya, Rasulullah pernah jadi orang yang memikul amanah perniagaan daripada wanita bernama Siti Khadijah yang belum menjadi isterinya waktu itu. Bagaimana Rasulullah SAW amanah dan menjalan perniagaan tu dengan baik, sebagai memenuhi kehendak atasannya. Subhanallah. Kalau kita orang bawahan, kita boleh belajar daripada Rasulullah. Dan kalau kita orang atasan, kita juga boleh belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah adil kepada orang bawahannya. Bagaimana Rasulullah kasih sayang kepada orang bawahannya. Jadi subhanallah, ya, kalau kita lihat dalam konteks dalam sebuah organisasi, ya, kita boleh jadikan organisasi kita itu sebagai ladang ibadah kita ataupun kebun pahala kita dengan melaksanakan kerja yang dengan betul. Ya, sekali lagi saya ulang, ya, kita tidak terlibat dengan curi masa, kita tidak terlibat dengan curi tenaga atau curi tulang, kita tidak ada terlibat dalam pembaziran sumber ataupun kita mengambil sumber tu dengan hak sendiri. Kereta company kita buat macam kereta kita sendiri, ya. Harta-harta syarikat kita tak jaga sungguh-sungguh, kita abuse, kita macam lanyak betul-betul kereta ni dan sebagainya. Kerana ini kita organisasi, kalau kereta kita ni berhati-hati, tak boleh macam tu, ya. Kita kena jaga. Kalau kita di atas, jangan berlaku penzaliman kepada orang bawahan. Ingat, ya, doa orang yang zalim ni, orang yang dizalimi, doa daripada orang yang dizalimi tidak ada hijab dengan Allah. Cukup dia mengeluh saja kita akan kena. Jadi berhati-hatilah kalau kita ketua ataupun superior kepada orang bawahan kita. Jangan kita berlaku pilih kasih, yang ini kita belai, yang ini kita hukum, yang ini kita benci, yang ini kita tak suka. Kita pilih kasih, ya. Hingga bila kita bagi markah dalam KPI tu, yang mana yang itu tu kita tinggikan. Walaupun kadang-kadang kerjanya tidak seberapa, tetapi oleh kerana dia tu orang yang kita sayang, kita tinggikan markahnya. Jangan berlaku penindasan kepada orang bawahan. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 29, yang Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta orang lain dengan jalan yang batil. Maksudnya dengan jalan yang batil, bukan dengan tujuan yang batil, dengan jalan yang batil pun kita tidak boleh. Jadi subhanallah, ya, apabila kita melaksanakan perkara yang betul ini, ya, insya-Allah masyarakat akan menjadi harmoni. Orang atasan akan menyayangi bawahan, orang bawahan akan menghormati atasan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cakna tentang perkara ini, ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menjadi pemimpin waktu itu, baginda lalu di pasar, Rasulullah akan cedok satu bijiran yang sedang dijual, ya, bijirin tu di gandum ke apa, di tangan Rasulullah, bahagian di bawah tu basah, ya. Rasulullah kata, bukan umat kami yang menipu di dalam perniagaan. Maksudnya perniagaan tu dah betul, tetapi pelaksanaan tu tidak betul. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita ada kekuatan, ya, untuk melaksanakan perkara tindakan-tindakan yang berterusan, ya, bukan saja niat yang baik, bukan saja perkara yang kita buat tu baik, tetapi kita melaksanakan semua dengan baik, insya-Allah. Ya, dengan ini insya-Allah kita akan dapat rezeki yang barakah seperti mana yang saya bincangkan sebelum ini, dan organisasi kita ataupun di mana saja kita berada, organisasi kita akan harmoni, ya, akan aman, akan damai, kerana kita berpegang kepada prinsip yang ketiga, yang mana kerja boleh jadi ibadah dengan pelaksanaan yang betul. Sekian, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.